Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Khairina binti Rambeli, nombor matrik I17302378. Hari ini saya dan rakan-rakan saya yang lain akan kongsikan dengan anda semua berkaitan dengan sebuah filem yang bertajuk Munafik 2. Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Kami akan kongsikan berkaitan dengan kalian latar belakang filem dari segi watak dan perwatakan, sinopsis, gaya dan tema filem, ayat-ayat Quran yang digunakan sebagai pendinding dan juga pengajaran yang kami perolehi dari filem Munafik 2 ni. Filem Munafik 2 ni secara rasminya ditayangkan di Pawagam pada 30 Ogos 2018. Filem Munafik ni telah diangkat sebagai filem terbaik dalam Festa Filem Malaysia 28 FFM 28. Filem ni adalah filem ke-10 yang diarahkan oleh Syamsul Yusof Haslam, yang kita sendiri tahu kualiti dan idea-idea beliau dalam pembuatan filem sangat menarik perhatian semua golongan, termasuklah di negara-negara jiran seperti Indonesia, Brunei dan Singapura. Beliau juga mendapat anugerah pengarah filem terbaik Asia Pasifik. Filem ni adalah terbitan Scope Production yang ke-40. Munafik 2 ni adalah kesinambungan daripada filem Munafik 1. Genre bagi filem ni berbentuk seram dan Islamik. Segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Aku bukan bawa ajaran Syiah. Dan Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. Hadza Fir'aun. Hazihi ummah. Astaghfirullah. Watak yang terdapat dalam filem ni terdiri daripada pelakon-pelakon Malaysia yang hebat, antaranya Maya Karin, Syamsul Yusof, Nasir Bilahan, Mawi, Datuk Rahim Razali, Datuk Fiz Fairuz dan ramai lagi artis yang lain. Pengembaraan filem ni dimulakan pada awal bulan Mac 2017 dan memakan masa lebih 70 hari di Kuala Lumpur, Ipoh, Sheraton, Kilkasel dan banyak lagi. bagaimana kamu solat nanti? Ramai yang akan tinggalkan Islam. Kau bukan Nabi atau Rasul. Nahnu ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min fitnatil hadhihi dajjal. Mahkamah Masyar menanti kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Seterusnya kita akan pergi kepada watak utama dalam filem ni, iaitu Maya Karin. Maya Karin memegang watak Sakinah. Sakinah ni merupakan ibu tunggal kepada seorang anak yang bernama Aina. Sakinah juga dia menjaga ayahnya yang sedang uzur. Hidup Sakinah ni sangat susah dan dia dibelenggu oleh seorang lelaki yang bernama Abu Jah. Dalam cerita ni, watak Sakinah ni dia kena bawa diri dia dengan anak dia lari daripada kejahatan Abu Jah. Dia juga mencari pertolongan daripada Ustaz Adam dan kawan-kawan Ustaz Adam. Seterusnya ialah Nasir Bilahan sebagai Abu Jah. Abu Jah ni merupakan seorang guru agama yang membawa ajaran sesat di sebuah kampung yang dikuasai oleh orang-orang Abu Jah, orang-orang gila.
Orang-orang kampung yang tak ikut Abu Jah ni, dia akan ditangkap dan diseksa dengan pelbagai cara lah, macam sihir semua. Syamsul Yusof pula memegang watak sebagai Ustaz Adam. Munafik 2 ni adalah kesinambungan kehidupan Ustaz Adam setelah apa yang berlaku kepada dia dulu masa Munafik 1. Dengan kematian isteri dan anak dia, Ustaz Adam ni bertaubat atas keimanan Ustaz Adam yang dulu agak goyah masa filem Munafik yang pertama tu. Ustaz Adam ni nak kuatkan lagi keimanan dia, nak rapatkan lagi hubungan dia dengan Tuhan. Cabaran Ustaz Adam kali ni bukan je tentang keimanan, tapi bagaimana cara dia mendapatkan cara dia berhadapan dengan golongan munafik. Kemudian ialah watak Sakinah dan Ustaz Adam dalam filem ni bukan je nak ubati ayah dia yang sakit, tapi bagaimana diorang ni nak lawan Abu Jah dan membawa kembali penduduk kampung yang telah sesat sebab ikut ajaran Abu Jah. Seterusnya ialah Datuk Fiz Fairuz sebagai Azman. Azman ni merupakan kawan baik kepada Ustaz Adam. Azman banyak membantu Ustaz Adam dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh Ustaz Adam. Seterusnya ialah Datuk Rahim Razali. Dia membawa watak Rahim, iaitu bapa kepada Ustaz Adam. Seterusnya ialah Fauzi Nawawi yang memegang watak sebagai Umar. Dia adalah orang kanan Abu Jah. Watak Umar ni dia ikut je apa yang Abu Jah suruh, apa yang Abu Jah buat semua dia ikut. Semua perintah Abu Jah dia ikut. Termasuklah semua perkara-perkara yang di luar batasan agama. Watak yang seterusnya ialah Maudi sebagai Azhar, yang mana dia ni merupakan seorang yang boleh meruqyahkan orang kampung. Meruqyahkan orang. Dia ni daripada kampung sebelah, daripada kampung Ustaz Adam. Okay, setiap karakter ni yang ada ni dalam filem ni semuanya bersangkut paut. Ada reason dia sendiri dalam perjalanan filem ni. Seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit sinopsis di dalam filem Munafik 2 ini. Di dalam filem Munafik 2 ini adalah filem kesinambungan daripada filem Munafik 1, bahawasanya Ustaz Adam yang dihantui oleh kejadian kematian isterinya Maria dan anaknya. Selepas 2 tahun di dalam filem Munafik 1 ini, kehidupan Ustaz Adam kembali tenang seperti biasa. Dia kini telah menjadi pendakwa bebas dan meneruskan tanggungjawab beliau untuk membantu golongan yang terkena gangguan sihir maupun jin di serata tempat di kampung halamannya. Dengan ujian yang menimpa telah mengajar Ustaz Adam untuk lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itu masih mengelirukan untuk Ustaz Adam kerana Ustaz Adam sentiasa dihantui dengan imbasan-imbasan silap tentang kematian isterinya. Ustaz Adam sering didatangi oleh seorang perempuan misteri yang sering mempersoalkan tentang keimanan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada satu hari, ayah kepada Ustaz Adam, iaitu yang dilakoni oleh Datuk Rahim Razali, kebetulan mahu ke kampung sebelah. Dia telah bertemu dengan Azhar yang dilakukan oleh Mawi. Dari situ ayah Ustaz Adam mendapat tahu tentang kampung Azhar yang sering berubah dengan ajaran ilmu sesat yang dibawakan oleh seorang ketua ajaran sesat. Dalam masa yang sama, di kampung sebelah telah tinggal seorang wanita yang bernama Sakinah dan anak perempuannya, iaitu namanya Aina. Seorang ibu tunggal yang bernama Sakinah telah hidup miskin di sebuah kampung yang terpencil bersama anak perempuannya serta ayahnya yang sedang uzur. Sakinah terpaksa menjaga ayahnya, iaitu Imam Malik yang menghidapi penyakit misteri. Kehidupan Sakinah ini amatlah daif dan memberi tekanan padanya, dan ditambahkan anaknya sering beberapa kali telah diganggu oleh benda halus. Sakinah percaya apa yang dihadapinya datang daripada ketua ajaran sesat itu, iaitu dikenali sebagai Abu Jah. Abu Jah adalah ketua ajaran sesat dan mempunyai peramai ikut dan digeruni oleh penduduk kampung. Abu Jah akan mempergunakan agamanya secara salah bagi tujuan untuk menyesatkan kesemua penduduk kampung tersebut
bagi untuk kepentingan peribadi Abu Jah sendiri sahaja. Di bawah pemerintahan Abu Jah ini, kesemua penduduk kampung terpaksa mengaji maupun solat secara rahsia. Ini kerana agama Islam dapat terpaksa dipertahankan dengan hati sahaja kerana takut dengan keseksaan yang diperlakukan oleh Abu Jah sendiri. Pada suatu hari ketika Azhar tengah membaca Al-Quran, Sakinah datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan kepada Azhar kerana Abu Jah telah melakukan sesuatu buruk terhadap ayahnya iaitu Imam Malik. Secara kebetulan Azhar telah kenal dengan Ustaz Adam, iaitu ustaz yang sering membantu golongan yang terkena gangguan sihir. Lalu Azhar meminta pertolongan kepada Ustaz Adam kerana meyakini bahawa Ustaz Adam mampu menyelesaikan masalah di kampung itu. Pada awalnya, ibu Ustaz Adam tidak mengizinkan untuk Ustaz Adam pergi untuk mengubati golongan itu. Tetapi pada akhirnya ibu Ustaz Adam merelakan sahaja. Ustaz Adam bergerak ke kampung itu bersama sahabat baiknya iaitu Azman. Kehadiran Ustaz Adam ini telah terkejut dengan apa yang berlaku terhadap keluarga Sakinah. Kehadiran Ustaz Adam ini juga kampung itu dapat dihidup oleh Abu Jah, walaupun Azhar menyatakan bahawa tiada siapa pun yang tahu tentang kehadiran mereka berdua itu. Pada akhirnya Ustaz Adam bertemu dengan Abu Jah buat pertama kalinya. Kedatangan Ustaz Adam ke kampung sebelah telah membuat Abu Jah marah dan membuat Abu Jah ingin membalas dendam terhadap Ustaz Adam sendiri. Selepas Ustaz Adam mengubati ayah Sakinah iaitu Imam Malik, Sakinah tidak mahu mencari Ustaz Adam kerana takut dengan perbuatan oleh Abu Jah. Akan tetapi dengan perbuatan Abu Jah yang jahat itu, sehingga telah memaksa Sakinah untuk mencari Ustaz Adam untuk mengubati keluarganya itu. Dengan itu telah membuatkan Abu Jah marah dan tidak berhenti mengganggu Sakinah. Dengan bantuan kuncu-kuncu Abu Jah sendiri, Abu Jah berjaya untuk menculik anak Sakinah iaitu Ainah untuk dikorbankan. Tetapi dengan keberanian Sakinah sendiri, Sakinah telah sekuat hati berjaya menghalang Abu Jah daripada mengambil anaknya, kerana Sakinah telah memberitahu kepada Abu Jah bahawa anak perempuannya itu adalah anak Abu Jah dan Sakinah itu sendiri. Ustaz Adam kerap diganggu oleh benda halus selepas mengubati keluarga Sakinah. Tanpa Ustaz Adam sedar bahawasanya Abu Jah telah menghantar ilmu hitam kepada Ustaz Adam tanpa Ustaz Adam sedar. Pada satu malam yang tanpa disangka, pada malam itu Ustaz Adam telah hilangkan diri kerana telah dirasuk oleh ilmu hitam. Dan pada masa yang sama, ibu Ustaz Adam sendiri telah meninggal dunia kerana ditikam sebilah pisau. Ustaz Adam percaya bahawasanya perkara ini daripada angkara Abu Jah sendiri. Ustaz Adam percaya bahawa ini kerana Abu Jah tidak berpuas hati kerana Ustaz Adam mengganggu agama dan mengganggu kampung yang dibawa oleh Abu Jah sendiri. Ustaz Adam pergi ke kampung sebelah dan cuba untuk meyakinkan kepada pengikut-pengikut Abu Jah untuk kembali kepada agama yang sebenar. Namun Abu Jah tidak berpuas hati dan Abu Jah telah membuat Ustaz Adam dirasuk, lalu ditangkap dan dikurung di sebuah satu keranda kosong. Dalam masa yang sama, Azhar telah dibunuh oleh Abu Jah sendiri. Dalam masa yang sama, ketika Ustaz Adam ditangkap dan dikurung di dalam satu keranda, Sakinah dan anaknya Ainah telah ditangkap oleh pengikut Abu Jah dan pengikut Abu Jah telah mengikat kedua-duanya dengan tali besi itu. Kemudian Ustaz Adam dapat membebaskan diri daripada satu keranda yang kosong itu. Lalu Ustaz Adam dibelah teruk daripada pengikut-pengikut Abu Jah sendiri. Selepas itu, Abu Jah berjaya mendesak Sakinah untuk memfitnah Ustaz Adam bahawasanya Ustaz Adam pernah merogoh Sakinah kerana ini juga kerana untuk tidak bagi pengikut Abu Jah untuk mempercayakan tentang ajaran agama yang dibawa oleh Ustaz Adam sendiri.
pada ketika Sakinah mengaku bahawasanya dia pernah dirogol oleh Ustaz Adam, namun orang kampung tidak mempercayai kata-kata Sakinah dan mahukan saksi ataupun bukti daripada kata-kata Sakinah itu. Tanpa disedari, Azman telah muncul dan memelot terhadap Ustaz Adam, iaitu kawan baiknya sendiri. Secara tuntasnya sampai di sini sahaja saya dapat menceritakan serba sedikit sinopsis saya. Seterusnya kesinambungan akan disambungkan oleh rakan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk seterusnya saya akan sambung sedikit mengenai sinopsis daripada filem Munafik 2 ni. Okey, seterusnya berkaitan dengan Azman. Azman ni yang dibintangi oleh Fiz Fairuz. Dia yang mendedahkan bahawa diri dia ni sebenarnya dia nak jadi macam Ustaz Adam. Nak jadi macam Ustaz Adam yang disanjungi, dihormati, yang dia pun dah rasa malas dah nak jadi pengikut Ustaz Adam. Okey. Tanpa Ustaz Adam ketahui, Azman ni lah yang bagi tahu Abu Jah tentang kedatangan Ustaz Adam ke kampung tu buat pertama kali. Okay. Tanpa ada siapa pun yang bantu kecuali ayah Ustaz Adam tu, Ustaz Adam diseret oleh Abu Jah sambil diekori oleh pengikut-pengikutnya. Selain itu ada Azman dan juga Sakinah. Waktu tu dekat tempat pemujaan Abu Jah tu, Ustaz Adam baca doa dan beristighfar. Time tu lah Azman dia mula sedar akan kesalahan dia, dia dah sedar dan dia rasa bersalah dengan tindakan yang dilakukan terhadap Ustaz Adam, dan dia meminta Abu Jah untuk berhentikan perbuatannya terhadap Ustaz Adam. Malangnya ketika itu Abu Jah susah sangat untuk dikawal. Dia dah terlalu mengikut hawa nafsu dia sendiri. Waktu ketika tu Abu Jah ni cuba untuk mengingatkan Ustaz Adam tentang sesuatu. Lalu waktu tu Ustaz Adam baru tersedar bahawa dialah bahawa Ustaz Adam sendirilah yang membunuh ibunya ketika tu dia dirasuk. Dia membunuh ibunya, tapi bukan dia yang bunuh. Dia dirasuk oleh jin yang dihantar oleh Abu Jah untuk membunuh ibu kandung dia sendiri. Okey, selain tu seterusnya Abu Jah juga membohongi atau menipu Sakinah dengan membenarkan dirinya untuk pergi menurunkan Ustaz Adam. Waktu tu Ustaz Adam kena gantung oleh Abu Jah. Lepas pada tu, sebelum Sakinah pergi, Sakinah ditikam dari belakang tanpa dia sedari. Dia ditikam oleh pengikut Abu Jah tu lah. Lepas tu Sakinah mati. Azman pun dah tak mampu dah nak buat apa-apa ketika tu. Dan waktu tu juga keadaan kat situ langit dah berdentum, buruh dan kilat dah mula sabung menyabung. Seterusnya waktu kilat buruh tu, seluruh kawasan pemujaan ataupun tempat Abu Jah dan pengikut-pengikut dia duduk tu semua bergoncang dan runtuh. Semua kuncu-kuncu ataupun pengikut-pengikut Abu Jah tu semua mati. Ada juga yang terbakar. Waktu tu Abu Jah dia tak sempat untuk nak melarikan diri dan dihempak oleh bongkar-bongkar batu tersebut. Seterusnya ayah kepada Ustaz Adam, dia pergi kepada Ustaz Adam dan menurunkan Ustaz Adam daripada ikatan yang telah dilakukan oleh Abu Jah tadi. Lepas tu Ustaz Adam terus pergi ke Abu Jah dan mengangkat bongkah yang menghampak Abu Jah tu. Lalu Ustaz Adam mendoakan seluruh umat Islam sebelum dia meninggal dunia.
Okey, itu saja berkaitan dengan sinopsis daripada filem Munafik 2 ni. Okey, kalau kita boleh bandingkanlah Munafik yang ditayangkan pada 2016 ataupun kita boleh sebut Munafik 1 dengan Munafik 2 ni. Munafik 2 ni lebih terang dan lebih jelas lah dia punya pencerahan berkaitan dengan ciri-ciri atau definisi seorang munafik yang sebenar. Dan dalam filem ni juga kita boleh nampak lah macam mana sifat munafik tu yang sebenarnya kan. Dalam cerita ni dia ceraikan ataupun dia diceraikan sifat ataupun ciri-ciri munafik tu sehingga orang boleh nampak dengan jelas dan terang. Tak sama macam filem Munafik 1 yang ditayangkan 2016 tu. Munafik 1 tu dia lebih kepada persoalan ataupun pertanyaan berkaitan siapa sebenarnya yang munafik. Baik, seterusnya saya juga akan menjelaskan tentang gaya dan tema yang dapat digambarkan dalam filem Munafik 2 ni. Okay. Filem Munafik 2 ni dia menggabungkan unsur-unsur Islamik dan seram. Okay, seperti mana dalam filem pertama, hampir setiap dialog dalam filem Munafik ni dimuatkan dengan ilmu fiqh, ilmu akidah, Al-Quran dan dia juga melitkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW secara lisan. Okay, menurut penerbit filem ni iaitu Samsul Yusof, Munafik ni ialah satu filem seram yang diisi dengan unsur-unsur keagamaan dan bukan semata-mata filem hantu ataupun filem seram. Selain itu, menurut Ifdar Rahman daripada Utusan Malaysia, dia mengatakan bahawa penerbit ni iaitu Samsul Yusof dia mengetengahkan kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu sebagai sumber rujukan utama beliau untuk menjadikan filem Munafik 2 ni, untuk menjadikan filem ni lebih realistik dalam bentuk visual dan diterapkan dengan kepelbagaian elemen untuk mewujudkan pelbagai rasa. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh ahli yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan daripada kumpulan saya mengenai filem Munafik 2. Sebenarnya kan filem Munafik 2 ni ditayangkan banyak berunsurkan dakwah, di mana hampir setiap dialog di dalam filem itu akan diselitkan dengan ilmu fiqh, akidah, Al-Quran ataupun hadis. Antara isi yang disampaikan dalam filem Munafik 2 yang saya jumpa ialah pada akhir zaman ni kebanyakan orang jahil diangkat ataupun dianggap sebagai mulia, manakala orang yang alim dianggap sebagai pendusta ataupun sebagai penunggang agama. Justru itu Al-Quran dan hadislah menjadi pegangan umat Islam dan tidak akan sesat lagi selagi mana umat Islam berpegang kepada keduanya. Di dalam filem Munafik 2 ni juga saya ada jumpa ayat-ayat Al-Quran di mana mereka menggunakan 10 surah di dalam Al-Quran sebagai ayat pendinding bagi mengelakkan sihir ataupun gangguan makhluk halus. Antara surah-surah tersebut ialah yang pertama surah Al-Baqarah ayat 148, surah Al-Hajj ayat ke-35, surah An-Nur ayat ke-21, surah Al-A'raf ayat ke-117 hingga 123, kemudian surah Al-Isra ayat 82, surah Al-Syu'ara ayat ke-80, surah Taha ayat 68 hingga 70, surah Yunus ayat 81 hingga 84, kemudian Ayatul Kursi. Yang terakhir surah Al-Hajj ayat yang ke-21. Surah-surah di atas digunakan untuk merawat ataupun bagi mengelakkan sihir dan gangguan makhluk halus. Pengajaran yang kita boleh ambil dalam filem Munafik 2 ni
Yang pertama ialah kita haruslah mempercayai bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam part ni, pada akhir-akhir filem Munafik 2 ni ada menunjukkan Ustaz Adam pernah menyebutkan hadza Fir'aun hazizil ummah, yang bermaksud inilah Fir'aun pada umat sekarang. Kenapa Ustaz Adam sebut macam tu? Sebab pada waktu tu Fir'aun pada zaman Nabi Musa AS telah mengaku bahawa dirinya ialah sebagai Tuhan dan memaksa seluruh umat untuk menyembah ataupun bersujud kepadanya. Justru itu, sebagai umat Islam haruslah mengetahui ataupun memahami maksud la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang kedua pula yang kita boleh ambil dalam filem Munafik 2 ialah janganlah kita makan daging saudara sendiri. Antara nilai yang diambil dalam filem Munafik 2 ini ialah unsur fitnah. Dalam filem ini kita boleh ambil daripada babak sewaktu Ustaz Adam telah ditangkap oleh Abu Jah, dan pada waktu itu Abu Jah memanggil seluruh warga kampung dan menyuruh Maryam untuk mengaku bahawasanya Maryam ni telah dirokol oleh Ustaz Adam. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, iaitu dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah menjauhi perkara-perkara keburukan, iaitu fitnah dan sebagainya. Pengajaran yang seterusnya pula ialah kita boleh ambil dalam filem Munafik 2 ni ialah jauhi perbuatan sihir, kerana sihir merupakan perbuatan syirik dan merupakan dosa yang besar. Dalam part ni kita boleh tengok secara jelas dalam filem Munafik 2, iaitu Abu Jah merupakan seorang pengamal sihir yang sangat tegar sehingga dia sanggup untuk mencederakan atau membunuh sesiapa sahaja yang berani melawannya, dan dia juga berani untuk melawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang terakhir kita boleh ambil dalam filem Munafik 2 ni juga ialah ilmu ruqyah sangat penting kerana boleh mengubati penyakit seperti sihir dan sebagainya. Dalam filem Munafik 2 ni banyak menayangkan babak-babak Ustaz Adam membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran untuk melawan jin ataupun mengubati sesiapa sahaja yang dirasuk ataupun diganggu lah. Oleh itu, ayat-ayat dalam Al-Quran ni merupakan penawar ataupun boleh mengubati berbagai penyakit di samping gangguan makhluk halus. Kesimpulan secara menyeluruh yang kita boleh ambil dalam filem Munafik 2 ni ialah bagi memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa betapa pentingnya hakikat beragama. Walaupun topik filem ini terlalu berat untuk ditonjolkan, tetapi Syamsul Yusof berjaya menyampaikan jalan cerita penuh pengisian bersungkai dakwah dan sangat menyentap hati. Setakat itu saja daripada kumpulan kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.